US dollar terus kuat dan menguat sepanjang hari. Pada tahun 2022 ini saja, US dollar telah menguat lebih daripada 23%. Jadi ini adalah satu peningkatan yang sangat-sangat besar untuk currency, dan peningkatan ini menyebabkan banyak masalah global sebenarnya. So dalam video yang lepas saya dah explain bagaimanakah kekuatan dolar ini boleh menyebabkan masalah global. Seperti bagaimana kekuatan dolar ini menyebabkan inflation di negara-negara lain meningkat dengan tinggi. Seterusnya menyebabkan negara-negara lain menghadapi masalah membuat pembayaran hutang luar negara yang dilakukan dalam US dollar, dan seterusnya juga menyebabkan hot money keluar daripada negara-negara lain dan pergi kepada pasaran US. Jadi saya dah explain tentang perkara ini dengan lebih detail dalam video sebelum ini. Jadi bagi kawan-kawan yang belum tengok video tersebut, boleh refer kepada video itu untuk mengetahui bagaimanakah kekuatan US dollar ini menyebabkan masalah global. Hai, saya ingin memaklumkan bahawa saya, Syukri, dan sahabat saya Syufaat telah pun membuat satu video kursus jadi trader. Untuk makluman, saya dan Syufaat telah pun terlibat dalam dunia perdagangan online ini lebih daripada 15 tahun. Alright, seterusnya satu statistik yang menarik ialah bahawa hampir 80% trader sebenarnya gagal untuk menjadi trader yang profitable. Jadi memang bukan mudah untuk menjadi day trader ataupun untuk menjadi short term trader dalam pasaran ini. Dan seterusnya juga daripada pengalaman kami, sebenarnya kita tak perlu pun untuk mencari teknik-teknik yang luar biasa, teknik-teknik yang pelik-pelik. Sebenarnya untuk menjadi trader yang profitable ini, kita perlu menguasai 3 perkara sahaja yang paling utama. Pertamanya ialah trading psychology, yang keduanya ialah trading strategy, dan yang ketiganya ialah money management. Jadi ini sebenarnya fundamental dan asas untuk menjadi trader berjaya. Jadi dalam video kursus ini kami akan menerangkan bagaimanakah untuk menguasai ketiga-tiga topik utama ini untuk menjadi trader yang lebih profitable. Dan untuk makluman juga, pada masa ini kami menawarkan 25% diskaun untuk 50 student yang pertama sahaja. Jadi untuk keterangan lanjut boleh refer di description di bawah video ini. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang kembali ke channel Syukri Saham Global. So pada kali ini kita akan discuss tentang kekuatan US dollar ini dan apakah yang boleh kita jangkakan dalam masa-masa yang mendatang ini. Alright, ini adalah laporan yang terkini daripada Financial Times. The world is starting to hate the Fed. Dunia sekarang ini telah pun mula membenci US, membenci Federal Reserve, membenci Jerome Powell kerana polisi US yang telah menyebabkan US dollar ini semakin hari semakin kuat dan seterusnya berkemungkinan untuk menyebabkan masalah recession global. Jadi daripada perkembangan semasa ini, apakah yang boleh kita jangkakan seterusnya daripada US? Apakah US akan mengambil langkah untuk memperlahankan kekuatan US dollar ini? Dan bilakah kita boleh menjangkakan US akan betul-betul mengambil langkah untuk memperlahankan kekuatan US dollar ini? Jadi untuk kita discuss tentang perkara ini, kita kena refer balik kepada history, iaitu kita kena refer balik kepada tahun 1985, di mana US dollar telah pun mengalami peningkatan nilai 50% daripada tahun 1980 kepada tahun 1985. Peningkatan sebanyak 50% untuk satu-satu currency again adalah sangat-sangat tinggi. Jadi kenapakah US dollar meningkat begitu banyak pada tahun 1980-an ini? Serupa juga dengan keadaan sekarang, iaitu berlaku peningkatan inflation. Berlaku peningkatan inflation yang tinggi di US, iaitu mencapai paras 20%, yang menyebabkan Federal Reserve terpaksa meningkatkan kadar faedah hampir 20% juga untuk mengawal inflasi. Dan pada masa yang sama juga, polisi meningkatkan kadar faedah ini telah menyebabkan US dollar juga meningkat pada masa itu. Jadi situasi yang sama ini juga sedang berlaku sekarang, di mana US juga sedang meningkatkan kadar faedah dan seterusnya juga meningkatkan US dollar di pasaran. Jadi ini adalah dua era yang berbeza tetapi keadaannya agak sama. Jadi disebabkan peningkatan dolar yang sangat-sangat tinggi pada tahun 1980-an ini, banyak negara-negara maju seperti Jepun, Jerman, France, UK telah meminta Federal Reserve supaya memperlahankan kenaikan kadar faedah dan juga meminta supaya US membuat intervention dalam pasaran untuk menurunkan kenaikan US dollar yang terus meningkat. Tetapi Amerika dan Federal Reserve pada masa itu memekakkan telinga saja tanpa membuat sebarang tindakan. Sebab apa yang penting untuk US, apa yang penting untuk Federal Reserve ialah American first. Mereka perlu protect Amerika dulu. Mereka perlu protect rakyat Amerika dulu daripada kenaikan inflasi yang berterusan. Jadi permintaan dari negara-negara lain ini
pada masa itu tidak diendahkan oleh pihak pentadbiran Amerika, sehinggalah apabila industri-industri besar di US mula menghadapi masalah, iaitu seperti industri agriculture, pertanian, industri otomotif, industri electrical, industri aviation mula menghadapi masalah, iaitu apabila industri-industri ini tidak dapat menjual produk-produk mereka di luar daripada US, kerana peningkatan dalam US dollar tadi menyebabkan negara-negara lain tidak dapat membeli barang-barang daripada US kerana untuk menukar currency mereka kepada currency US dollar terlalu tinggi. Jadi ini menyebabkan industri-industri US tidak dapat menjual produk-produk mereka di luar daripada US. Seterusnya juga industri-industri di US menghadapi masalah apabila barang-barang daripada negara-negara lain mula memasuki pasaran US secara lambakan. Kerana apa? Kerana barang-barang daripada luar pula menjadi terlalu murah untuk pasaran US. Jadi permintaan rakyat US untuk barang-barang daripada luar meningkat begitu tinggi, dan ini juga menyebabkan industri-industri di US menghadapi masalah untuk menjual produk mereka di dalam US sendiri. Jadi hanya apabila protes dan lobi dilakukan oleh syarikat-syarikat gergasi di US ini pada tahun 1984 dan 1985, barulah kerajaan US dilihat mula mengambil perhatian dan seterusnya membuat tindakan dengan mengadakan perjumpaan di Hotel Plaza New York pada 22 September 1985 yang dihadiri oleh Jepun, Jerman, France, UK untuk mencari solution untuk melemahkan US dollar di pasaran. Plaza Accord 1985, di mana kelima-lima negara ini, US, Jerman, France, UK dan Jepun, membuat keputusan bersama untuk menjual US dollar dan membeli currency negara sendiri. Dan apabila tindakan ini diambil secara multilateral, iaitu melibatkan lebih daripada satu negara, barulah terdapat kesan terhadap polisi ini, yang mana dalam tempoh 2 tahun daripada tahun 1985 sehingga kepada tahun 1987 menyaksikan US dollar kembali turun sekurang-kurangnya 25% daripada ketinggian sebelumnya. Jadi again, inilah situasi yang sama kita dapat lihat pada masa ini, iaitu dollar index pada masa ini berada pada paras 115 dan 116, yang mana pada tahun 1985 sewaktu intervention ini dilakukan, dollar index berada pada paras 170 lebih kurang. Jadi apakah pada kali ini Federal Reserve dan kerajaan US juga akan menunggu sehingga dollar index meningkat daripada paras ini, iaitu di paras 115, 116 sehingga mencapai ke paras 150 ataupun 160, barulah kita boleh menjangkakan akan berlaku intervention sekali lagi untuk melemahkan US dollar. Ini adalah sesuatu yang menarik untuk kita perhatikan perkembangan semasa ini. Jadi dalam masa yang terdekat ini kita memang tidak menjangkakan sebarang intervention daripada US ataupun daripada negara-negara G5 untuk intervene dalam pasaran untuk melemahkan US dollar, walaupun dalam beberapa minggu lepas BOJ, Bank of Japan, telah melakukan intervention untuk menguatkan mata wang yen, tetapi apabila langkah ini diambil secara unilateral, secara bersendirian, ia tidak memberi sebarang kesan terhadap pasaran. Jadi Japanese yen juga pada masa ini terus melemah walaupun mereka telah melakukan intervention. Jadi itulah yang dapat saya kongsikan bagaimanakah kekuatan US dollar ini boleh menyebabkan masalah global, dan seterusnya apakah yang boleh kita jangkakan dalam masa hadapan sekiranya peningkatan US dollar ini masih terus berterusan. Berkemungkinan kita akan mendapat sekali lagi Plaza Accord 2.0, maybe dalam masa setahun atau 2 tahun lagi. Alright, so saya harap perkongsian ini bermanfaat. Seterusnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua kawan-kawan yang sentiasa menyokong channel Syukri Saham Global, especially-nya yang sentiasa meninggalkan sepatah dua kata di ruangan komen. Kita bertemu lagi dalam video seterusnya. Assalam.